الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jamaah, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Islam dan nikmat iman. Itulah yang menegakkan sebuah kehidupan. Kerana paksi dalam kehidupan beragama ialah Islam dan iman. Tidak ada yang lain. Kehidupan di bumi Allah ini, tuan-tuan, tidak dikira berasaskan harta, pangkat, fizikal yang kita miliki, tetapi perkiraan yang sejati, yang abadi menurut kacamata agama ialah Islam yang dianuti, iman yang diamali. Sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala memuji, mengangkat martabat orang-orang beriman di antara kita di saat dia beramal dengan Islam dan dia melaksanakan tuntutan ilmu dan iman. Dalam Al-Quran sebagai contoh, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 17, فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Yang bermaksud, khabar gembirakanlah. Kepada siapa Allah khabarkan gembira itu? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dua ciri yang utama dalam hidup. Yang pertama, orang-orang yang mendengar perintah Allah. Yastami'una al-qawla artinya mendengar perintah Allah. Maksud mendengar perintah Allah ialah menerima ketentuan-ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah dalam agama bermaksud perintah, suruhannya.
Tidakkah bila kita lihat dalam Islam itu, dia bermula dengan perintah. Rukun Islam yang 5 sebagai contoh adalah pelengkap kepada kehidupan. Bermula dengan syahadahnya, dengan solatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya. Adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam. Demikian perintah Allah dalam maksud keimanan. Allah perintahkan kita supaya mempercayai kewujudannya sebagai Tuhan, yang dinamakan beriman kepada Allah. Allah memerintahkan kita percaya akan adanya para nabi-nabi, rasul-rasul. Berimankan nabi-nabi, rasul-rasul, perintah Allah. Allah perintahkan kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi, rasul-rasul, termasuk Nabi Muhammad. Allah perintahkan kita percaya dan yakin kepada malaikat-malaikatnya, kewujudan mereka. Demikian juga Allah merintahkan kita percaya dan meyakini adanya hari akhirat, hari pembalasan, hari di mana manusia akan dikumpulkan semua sekali, penghujungnya neraka atau syurga. Termasuklah perintah Allah untuk mempercayai adanya ketentuan-ketentuan Allah dalam hidup ini, yang bersabit dengan rezeki, makan, minum, harta, kehidupan dan sebagainya, yang dinamakan rukun iman. Artinya, mendengar perkataan itu ialah mendengar perkataan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama sekali memberitahu kepada manusia hambanya kecuali dalam kerangka itulah: percayakan hari akhirat, percayakan hari kebangkitan, percayakan rukun Islam dan sebagainya. Orang ini Allah kata khabar gembiralah kepada mereka, termasuklah fayattabi'una ahsanah. Allah sebut dalam ayat tadi Az-Zumar 17, khabar gembiralah kepada mereka itu yang menuruti, yang melaksanakan apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuruti, melaksanakan. Sebab dalam hukum beragama, kewajipan yang paling besar ialah beramal. Bila kita belajar ilmu, wajib kita beramal. Faham Islam, kita wajib beramal. Kita ada iman, wajib beramal. Tak lengkap sebuah kehidupan tanpa amal. Tidak namanya kita beriman tanpa kita beramal. Tak cukup kita sekadar mempercayai kewajipan sembahyang tapi tak sembahyang. Tak cukup kita mempercayai kewajipan sembahyang solat tak solat. Tak cukup kita mempercayai kewajipan Ramadan berpuasa tak puasa. Tak cukup kita mempercayai menerima ketentuan zakat harta tapi kita kedekut untuk menyumbang apa yang kita ada. Tak sempurna lengkap kewajipan sebagai seorang Muslim yang percaya kewajipan haji tetapi tak nak pergi tunaikan ibadat tersebut. Termasuklah tidak lengkap seorang mukmin yang meyakini adanya hari pembalasan tetapi masih melakukan kemungkaran dan kejahatan. Tak lengkap seorang mukmin yang percayakan adanya Allah tapi hidupnya seolah-olah Tuhan tak nampak perbuatan dan dirinya. Jadi maknanya ketentuan Islam dan iman dengan amalan. Maka Allah puji hamba-hambanya yang sifatnya fayattabi'una ahsanah. Allah kata fabashir, gembirakan mereka. Siapa orangnya? Orang yang ikuti, menuruti sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah sebut mereka itu adalah orang-orang yang dapat hidayah. Fabashir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Tuhan sebut dapat hidayah? Sebab Islam sifatnya hidayah. Orang boleh jadi baik kerana hidayah Allah. Daripada alam jahat kepada alam kebaikan, alam jahil kepada alam ilmu, kerana hidayah.
Lalu Allah kata apa? Mereka itu orang-orang dapat hidayah Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang-orang yang cerdik, yang bijak, yang pandai. Yang bijak, cerdik dan pandai, ada otak. Dalam bahasa mudahnya, al-albab, orang ada akal, yang waras, bukan was-was. Jadi ayat ini merupakan ayat yang sepatutnya menjadi nadi jantung kita, terutama dalam kita nak memahami tentang maksud kehidupan ini. Suatu ada para ulama yang berkata dalam ayat Az-Zumar 17 tadi, saya bacakan tadi, bila Allah sebut fabashir, fabashir datang dengan perintah, khabar gembirakanlah. Kerana konsep tabsyir dalam pandangan Islam jelas. Tabsyir dan pandangan Islam jelas. Ia bermaksud janji-janji baik Allah kepada hambanya. Allah berjanji dengan janji benar. Allah tak berdusta. Dia bercakap tentang alam syurga, memang syurga itu ada. Dia bercakap tentang nikmat syurga, memang itulah nikmatnya. Allah bercakap tentang pahala, memang dapat pahala. Walaupun tidak nampak alam tersebut, memanglah alam syurga, siapa yang nampak? Tak ada seorang nampak. Alam pahala, tak ada siapa yang boleh gambarkan pahala ni. Sekali semayang, pahala besar masjid Kota Damansara. Tak ada. Kalau dia boleh berhujah pahala besar masjid, dia ada masalah mental. Kerana tak ada gambaran pahala tu bagian-bagian bentuk. Pahala-pahala, gambaran syurga bagian-bagian, Quran dah sebut bagian-bagian. Kita tak boleh nak gambarkan. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sebut tentang syurga, tak ada benda yang boleh kita gambarkan dengan mata kepala. Tapi Quran kata syurga-syurga lah, nikmatnya memang banyak. Tetapi bila Allah tafsirkan kita dengan nikmat itu, memang ia berlaku dan benar-benar berlaku. Sebab itulah kita dalam hidup ini, tuan-tuan, kunci kepada keimanan ialah kepercayaan. Kunci keimanan adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan yang sebenar, kita tak ada iman. Kerana kalau kita balik kepada soal iman itu, dia banyak perkara yang gaib dari pandangan zahir kita. Pertama, percayakan Allah, percayakan hari akhirat, percayakan kitab-kitab, percayakan mahsyar, percayakan alam kubur, semua sekali. Ini alam gaib daripada zahir pandangan kita. Tetapi bila ada nilai kepercayaan, at-tasdiq, kita akan terima. Kita tak akan bercakap sesuatu yang bertentangan dengan hukumnya. Kita bercakap tentang akhirat, walaupun kita tak nampak bagaimana keadaan sebenarnya. Tak ada seorang sampai pun, tak ada siapa yang sampai, tapi kita percaya. Kita mempercayai dan kita meyakini tentang alam akhirat, alam kubur sekalipun. Kita percaya, kita membulatkan tekad, itulah kebenaran. Allah tak pernah berdusta dalam menceritakan tentang alam-alam ini. Sebab itulah maka nilai kepercayaan satu yang penting. Tanpa kepercayaan yang penuh, kita akan bermula dengan masalah yang disebut sebagai kufur, nifaq dan sebagainya. Mengapa berlaku kekufuran? Kerana hilang kepercayaan. Mengapa ada sifat munafik? Kerana hilang kepercayaan. At-tasdiq tidak ada. Jadi ini di antara sesuatu yang kita kena semak balik, perhati semula dan kita cuba buat semakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati, memberkati dan mempermudahkan semua urusan iman dan agama kita, urusan amal dan ibadat kita, hinggalah Allah Subhanahu wa taala meridai kita dengan keredaan yang sepenuh-penuhnya. Dunia Allah redha, akhirat Allah terima. Dunia Allah rahmat, Tuhan redha di hari mahsyar nanti. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, ini merupakan kesinambungan daripada perbincangan lama, yang mana perbincangan ini masih dalam bab Islam, bab akidah, berasaskan muqaddimah akidah al-muslimin
karangan Tuan Guru Haji Abdul Awang ini. Dan mohon maaf kerana dalam masa yang agak panjang, dalam masa yang agak lama datang sekali-sekala, saya ingat paling akhir belum bulan Ramadan, artinya hampir 6 bulan baru muncul kembali. Ini masalah saya lah, ke masalah tuan-tuan ya. Daripada awal hari Jumaat minggu keempat pindah kepada minggu pertama Isnin, bermula daripada bulan lepas lagi pun. Tetapi saya tak sempat untuk hadir pada bulan lepas, dan sebelum itu berada di tanah suci Makkatul Mukarramah. Kemudian bulan lepas ada hal luar kawasan, maka malam ini baru dapat sampai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam barakah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ialah kita konsisten dengan ilmu, dengan pengajian, dengan kita membaca kitab-kitab, dengan kupasan pada para alim ulama kita rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah berkati semua. Baik tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya tak pasti sama ada sambungan ini sambungan yang menyambung beberapa bulan yang lepas ataupun tidak, tapi itulah catatan saya dalam kitab ini. Kalau tak bertepatan, minta maaflah, tapi tak apalah, kita ambil sebagai satu pedoman bersama insya-Allah. Di mana tajuk yang terakhir kita bincang ialah iman tidak boleh dibelah bahagikan, dibagi-bagikan. Betul tak? Kalau saya betul, betul lah. Kalau tak betul, sepatutnya diperbetulkan ya. Jemaah yang ada kitab. Itu catatan saya. Baik. Antaranya ialah beriman kepada Allah. Selesai perbincangannya. Sekurang-kurangnya tadilah saya telah masukkan sikit perbincangan di mana nilai kepercayaan tulen kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membulatkan hati, membulatkan tekad, membulatkan kemahuan, keazaman terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita dapat membulatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah petanda yang kita sebenarnya berada dalam keadaan memiliki iman yang penuh, yang padu, yang kokoh, yang mapan insya-Allah. Yang keduanya, mestilah beriman dengan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Yang berkait dengan soal keimanan kepada Rasul-Rasul, Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bila kita bercakap tentang beriman dengan Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam ini, dia adalah merupakan pelengkap yang paling utama dalam persoalan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana berimankan Allah tidak sempurna tanpa kita beriman kepada Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam. Dan tidak mungkin juga kita berimankan kepada Rasul-Rasul menolak keimanan kepada Allah, tak mungkin. So dalam konteks ini, Ahlussunnah wal Jamaah melihat bahawa bila berkait dengan soal beriman kepada Allah, maka demikianlah juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, bila Allah bercakap tentang keimanan, Allah letakkan keimanan kepadanya dalam keadaan setara dengan keimanan kepada Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam. Sebagai contoh kita ambil daripada ayat dalam surah Al-Baqarah 136. Al-Baqarah 136, Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
Al-Baqarah ayat 136. Allah kata apa? Dan berkatalah kamu wahai manusia. Allah minta kita sebagai hamba-Nya berkata, amanna billah. Kita wajib beriman kepada Allah. Allah sertakan sama wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Allah sertakan sama kepada kita, katalah kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada para nabi-nabi yang diutus kepada mereka kitab-kitab, termasuklah Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucu-cucu mereka, nabi-nabi yang datang daripada kalangan Bani Israel. Wa ma utiya Musa wa Isa, termasuk kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan disertakan masih sama keyakinan kepada para nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Timbul persoalan, mengapa diletakkan setara di antara Allah dan Nabi? Apakah Nabi itu Tuhan? Bukan begitu. Allah tetap Allah dengan keesaannya. Allah tidak bukan sifat Allah itu beranak diperanakan. Allah maha kaya, maha berkuasa, maha esa dengan keesaannya. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan tidak juga diperanakkan siapa. Dan Allah tak ada sekutu dalam urusan mengatur alam. Dia satu-satu, dia mengatur. Habis manusia macam Nabi manusia. Tidak begitu. Sepatutnya kita kena faham, itulah martabat rasul-rasul pada pandangan Allah. Allah mengangkat martabat mereka. Maknanya nabi-nabi ini, Nabi Adam, Nabi Ayub, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Isa, maksudnya kita Muhammad, mereka Allah angkat martabat sebagai utusan dia. Dan ada munasabahnya. Munasabahnya mudah saja. Yang ini disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Kata Imam As-Suyuti, munasabahnya, kalau Allah tak utuskan nabi-nabi Rasul dalam sifat manusia kepada manusia, kita tak boleh percaya mudah. Katalah kita hari ini Rasul kita malaikat, kita manusia, dan kita manusia sifat kita nak makan, nak minum, nak berkahwin, beranak pinak, nak bekerja, cari harta. Malaikat makan tidak, minum tidak, tiba-tiba jadi Rasul kita payah nak percaya. Kok mana ni? Tapi Allah utuskan Nabi kalangan manusia yang sifat macam kita juga. Ada perasaan nak kahwin, nak beranak pinak, nak makan, nak minum, nak pakai, nak berseronok dengan keluarga, duduk, tidur, bangun. Jadi munasabah Allah ciptakan di kalangan Rasul, di kalangan manusia. Tetapi yang bezanya mereka itu insan Allah angkat martabat mereka. Ada kelebihan yang tak ada kepada kita lah. Jadi ini hikmatnya. Kata Imam As-Suyuti, kalau takdir Allah lantik malaikat Rasul Nabi kepada kita, memang kita payah nak terima. Bertentangan sokmo-sokmo lah, kata orang Kelantan. Sebab apa? Kita nak menikah, berkahwin, nak makan minum, malaikat tiba-tiba malaikat makan tidak, minum tidak, tidur pun tidak. Maka tak munasabah Rasul kita mereka. Jadi kata Imam Suyuti, itulah kelebihannya bila Allah letakkan Nabi kalangan manusia untuk meyakinkan Allah ni maha adil kepada kita. Allah maha adil kepada hamba-Nya. Maka nabi-nabi memang ada kelebihan, tidak ada kepada kita. Mereka diangkat oleh Allah SWT. Bila mana Allah lantik mereka sebagai nabi, maka layak Allah letak mereka martabat yang tinggi. Tetapi tetap nabi-nabi bukan Tuhan. Tetap mereka manusia macam kita, cuma lebihnya ada wahyu, mukjizat yang wajib kita imani kepada mereka itu. Wajib kita imani kepada nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan lebihnya tuan-tuan sekalian, bila bercakap tentang beriman kepada rasul-rasul ini, kerana kita dapat faham di sebalik mengapa Allah utuskan nabi-nabi. Mengapa? Untuk mendidik, mengajar, memberitahu dan membimbing kita dalam persoalan makan, minum, harta, pakaian, semua perkara. Itu hikmah yang paling utama sekali. Kita hidup di muka bumi Allah ini tuan-tuan, hingga kita boleh buat ibadat, sembahyang, puasa, kenal hukum hakam, dosa, pahala daripada siapa?
ajaran Nabi-Nabi lah, Rasul-Rasul lah, yang mengajar kita tentang persepsi sebuah kehidupan. Nak makan, apa yang patut dimakan. Nak minum, apa patut diminum. Nak pakai, lagu mana cara pemakaian. Nak beranak pinak, cara mana nak beranak pinak. Nak duduk dalam keluarga, lagu mana nak duduk keluarga. Semua ini daripada ajaran Nabi-Nabi. Ini hikmahnya. Sebab itulah makanya di antara pandangan ini dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata apa? Dalam kita meyakini tentang kebenaran Rasul dan Nabi-Nabi ini, kita kena memahami tentang apa hikmah. Hikmah di sebalik pengutusan Rasul-Rasul. Apa hikmahnya? Ada sekurang-kurangnya 1, 2, 3, 4, 6 hikmah. Mengapa Nabi-Nabi Allah bangkit mereka dan Allah letak mereka tempat itu yang tinggi? Ada 6 sebab. Hikmahnya, mengapa Allah lantik Nabi-Nabi, Rasul-Rasul menjadi pedoman kepada kita dan memimpin kita, dan mereka di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa 6? Ada 6 hikmahnya. Yang pertama, arsalallahu ar-rusula lita'rifin nasi bi rabbihim wa khaliqihim wa lida'watihim ila ibadatillahi wahdah wal kufri bima yu'badu min dunih. Qala ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Surah An-Nahl 36. Hikmah pertama pengutusan Nabi-Nabi ini diantaranya ialah untuk mengenalkan manusia tentang Tuhan mereka dan pencipta mereka. Datang Nabi-Nabi untuk mengenalkan kepada kita, nak ajak kita, beritahu kat kita siapa Tuhan kamu yang ciptakan kamu ni, sifatnya lagu mana, hebatnya lagu mana. Mana kita ni tuan tak akan kenal Tuhan itu Allah yang besar melainkan daripada Nabi Muhammad lah. Khusus kita umat Nabi Muhammad, kita kenal alam ini hebat, indah, cukup sempurna, lengkap. Ada Tuhan pencipta. Siapa kenalkan kita? Nabi Muhammad lah, melalui cerita-cerita yang dibawa oleh Nabi lah, hadis-hadis sebagai contoh. Dan kita boleh kenal siapa kita juga sebagai manusia, asal usul ciptaan kita dari mana, hingga tiba-tiba ada tangan kaki, boleh melangkah, bangun, duduk. Daripada mana? Nabi yang ajar kepada kita. Kejadian kamu ni bermula sekian-sekian, Nabi yang ajar, yang beritahu kepada kita, mengenalkan kita tentang siapa Tuhan kita. Ini hikmah pertama. Kalau tidak dengan sebab Nabi mengajar kita tentang siapa kita, siapa Tuhan, kita tak kenal Tuhan. Malam ni jadi tak ada masjid kita ni. Masjid pun tak ada. Masjid ada, mungkin orang tak ada. Kita jadi jahat belaka, wal'iyadzubillah. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, kita sampai malam ini dalam hidayah Allah. Kita sampai malam dengan nikmat rezeki iman Allah beri. Kita dapat ibadat, sembahyang, solat. Kita kenal hukum hakam, pahala, dosa, kenal syurga neraka, takut alam barzakh, bimbang alam kematian. Kalau kita beriman, kenapa? Kerana datangnya Nabi SAW mengajar kita, beritahu ta'rifi rabbihim, tentang siapa Tuhan kita dan siapa pencipta kita. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, mengapa datangnya Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam kepada kita. Arsalahum liiqamati din wal hifadhi alaihi wan nahyi 'anil tafarruqi fihi walil hukmi bima anzalallahu ta'ala. Datang Nabi-Nabi, Rasul-Rasul kepada kita untuk apa? Untuk menegakkan agama ini. Dan di samping itu untuk kita menjaga agama. Dan kita menjauhi benda yang Allah larang, dan kita berhukum dengan perintah Allah SWT. Datang Nabi-Nabi mengajar kita, ada benda yang kita tak boleh buat, ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang dilarang oleh agama, ada benda yang kita kena buat. Siapa yang ajar? Nabi-Nabi lah. Sehingga kita faham, yang ini jahat, kena tinggal, yang ini baik, kena buat. Siapa yang ajar? Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Datangnya mereka untuk beritahu kepada kita. Ayatnya ada dalam Quran, syara'a lakum minad din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fih. Ada ayatnya lah. Ya, saya tak baca ayat itu secara detail, mengambil maksud sahaja. Baik tuan-tuan, yang ketiganya,
Apa hikmat kedatangan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam yang kita wajib imaninya? Yang ketiganya ialah arsalahum litabshiril mu'minina bima a'adda lahum min na'imin muqimin jazaa'a ta'atihim wa inzaril kafirin bi'awaqibi kufrihim wa isqati kulli 'udhrin lin-nasi wa iqamatil hujjati 'alaihim min rabbihim. Hikmah yang ketiganya adalah untuk memberitahu kepada kita ada pembalasan nanti bagi orang beriman. Syurga menunggu, orang kafir azab menunggu. Maknanya kita tak kenal neraka syurga melainkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga meyakinkan kita, menyeronokkan kita nak buat amal kebajikan. Sebab apa? Syurga tunggu. Bila syurga menunggu kita, kita seronok, kita rajin, kita bahagia dengan amal soleh. Termasuklah datang Muhammad, Nabi kita Muhammad, untuk mengajar tentang dosa, neraka, saksa pada orang kafir. Ini di antara hikmahnya. Tanpa diperkenalkan oleh Nabi Rasul tentang alam syurga neraka, kita entahlah tuan-tuan sekalian, boleh jadi pahala kita tak cari, neraka yang kita cari. Boleh jadi wala'idzubillah, syurga kita tak nampak, dosa yang kita nampak, wala'idzubillah. Subhanallah. Batulah kita dalam hidup ini, berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, bila Allah buka kepada kita pintu hidayahnya, maka Allah buka lorong ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Seulang balik kata Imam Al-Ghazali, bila Allah buka kepada kita pintu hidayah, Allah lorongkan kita ke syurganya. Bila Allah buka pintu hidayah kepada kita, Allah lorongkan pintu syurga kepada kita untuk kita masuki. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bila dapat hidayah, maknanya kita dah makin hampir kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kalau kita tak dapat hidayah, neraka menunggu masa nak telan kita, neraka tunggu masa nak ambil kita tanpa hidayah. Bila hidayah masuk, once masuk hidayah saja, syurga dah mula buka pintu. Mari tunggu masa saja nak terima kita. Ini kena faham tuan-tuan. Sebab itulah sebesar-besar nikmat dalam hidup, hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hidayah ada tiga hidayah ni. Hidayah yang pertama, hidayatun mutlaqah, hidayah mutlak. Sebab itulah kata para ulama, hidayah mutlak ini satu nikmat yang besar sama sekali. Terutama kita lahir sebagai orang Islam. Lahirlah kita orang Islam, bukan daripada keluarga yang non-Muslim. Ini namanya hidayatun mutlaqah, hidayah yang sifatnya mutlaqah. Bila lahir sebagai orang Islam. Berapa ramai kita hadir pada malam ini, tahniahlah tuan-tuan, kita ayah kita orang Islam, mak kita orang Islam. Ini nikmat yang besar. Tapi tahniahlah juga kepada rakan kita kalau ada kalangan kita malam ini yang ayahnya Buddha, mak Kristian, tapi dia dapat hidayah Islam. Alhamdulillah, hidayah iman. Subhanallah. Allah selamatkan saudara, walaupun dalam keluarga asalnya Buddha, Hindu, Kristian, tapi saudara dapat hidayah Allah. Ini pun nikmat paling besar. Cukur banyak-banyak. Cuma tinggal lagi kalau mak kita masih Hindu, Buddha, doa panjang-panjang kat dia. Doa dalam maksud minta Allah campakkan ilmu dan iman satu hari, dan dia boleh menerima bisikan agama tu daripada hidayah Allah. Kita minta doa. Seorang anak terus berdoa. Tapi yang nak sebut itulah kita yang asal beragama Islam ini. Berapa ramai kita yang hadir malam? Saya majoriti atau keseluruhannya tak tahu. Kita syukur kepada Allah SWT. Ini hidayah mutlaqah namanya. Dan kata Imam Al-Ghazali, bila dapat hidayah Allah, maka syurga dekat dengan kita. Itulah kita jangan pandang mudah bila Allah beri kita nikmat, rasa nak buat yang baik, jangan kita abaikan nikmat itu. Jangan tuan-tuan sekalian. Katalah sebagai contoh, ini satu pedoman kepada saya lah terutamanya. Kalau kita dalam hidup ini ada niat nak buat benda yang baik, ada niat nak buat benda yang berpahala, jangan padamkan niat tadi. Jangan padamkan sama sekali, tolong buat segera. Kita berniat apa? Niat nak bagi derma. Simple saya buat contoh. Niat nak menyumbang, niat untuk bagi derma kepada tabung-tabung kebajikan.
jangan kita padamkan niat yang baik. Segera kita tunaikan niat yang baik tadi. Kita tak tahu, boleh jadi kalau kita padamkan dia niat itu, kita tak buat, akhirnya kita rugi. Betul niat dapat pahala, tetapi bertambah pahala bila kita buat. Dalam Islam, kita berniat baik pun dapat pahala dah. Pagi besok niat nak sembahyang subuh berjemaah, contoh, dapat pahala dah. Tapi bila kita buat betul-betul besok pagi niat kita tunai betul-betul, dapat pahala yang lebih, pahala kita bertambah. Maknanya niat kita jangan padamkan sama sekali. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan bermula dengan niat, dan ikut niat yang dia telah niatkan. Maksud ikut ialah dia tunaikan hak niat itu. Niat jangan padam dapat rekod dari kehidupan kita. Sebab itulah kita dalam hidup ini banyakkan niat-niat yang elok, yang baik, yang ke arah pahala. Soal kita membuat itu Allah punya ketentuan, tapi kita usaha, jangan padamkan dia. Mudah-mudahan bila kita berniat niat yang elok, Allah akan permudahkan urusan hati, urusan jiwa. Sebab itulah kata para ulama kita juga, niat ini separuh daripada kebaikan. An-niyatu nisful khairi, maksudnya niat itu separuh pada kebaikan. Tinggal lagi aplikasinya. Niat nak bagi derma, tabung surau, tabung anak yatim, niat dah, aplikasinya kejap lagi dah tabung, nampak dah tabung depan muka, depan mata dah, kita pun keluar RM1, kita dah applykan niat kita. Jadi niat itu separuh pada kebaikan. Bila kita buat, bertambah kebaikan, lengkap kebaikan kita. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan sekalian, saya sebut apa tadi tentang datangnya Nabi-Nabi Rasul-Rasul untuk mengajar tentang pahala bagi orang beriman syurga, dan bagi orang kafir neraka. Ini antara tujuan datang hikmah Rasul-Rasul. Yang keempat, apa hikmah datang Rasul-Rasul ini? Arsalahum li'a'ta'il uswatil hasanati linnasi fis suluki al-qawimi wal akhlaqil fadilati wal ibadati sahihati wal istiqamati ala hudallah. Datangnya Rasul-Rasul, Nabi-Nabi untuk menunjukkan contoh yang terbaik kepada kita. Contoh al-uswah yang terbaik dalam soal akhlak, perangai, sikap, ibadat dan watak. Datang Nabi-Nabi untuk tunjukkan contoh yang terbaik dalam masalah apa? Akhlak, cara hidup, cara minum, cara pakai, cara makan, cara sembahyang, cara solat, cara berumah tangga. Contoh yang clear, yang jelas. Oh, macam ni cara sembahyang, contohnya. Oh, cara ni berpakaian, contohnya ada. Oh, cara ni bermuamalahnya, cara contoh ada. Apa daripada mana? Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita tidak mungkin dapat buat yang sesempurna baik melainkan contohnya ada. Tuan-tuan nak berpakaian, tutup aurat, jaga maruah. Sebab apa? Datang perintah Rasulullah. Nabi mengajar kita bagian-bagian. Tuan-tuan cari sebuah kehidupan yang baik, tak berdusta, tak menipu. Sebab apa? Tuan-tuan contoh Nabi. Yang ni soalnya kena belajarlah. Baik, yang kelimanya antara hikmah datang Rasul-Rasul, arsalahumullahu liinqadhil bashari minal ikhtilafi fi usuli hayatihim wa hidayatihim ila al-haqqi alladhi yuridu khaliquhum. Allah mengantar Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Hikmahnya untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia daripada bercanggahan pendapat tentang matlamat kehidupan mereka. Kita ni tuan-tuan, kalau tidak akan datang Nabi-Nabi, boleh jadi kita ikut nafsu je. Kita ni ada nafsu, ada kemahuan. Nafsu kita ni tuan-tuan, kalau tak kerana agama, rosak kita. Nafsu ni kalau tidak kerana agama, binasa kita. Nafsu tak boleh kita matikan, tapi kena ada suntikan agama. Nafsu kalau tak kerana agama, jahat kita. Tapi kerana ada agama, nafsu kita terkawal. Nafsu nak makan tu ada, tapi kerana agama ajar nak makan boleh, tapi yang halal. Haram jangan buat. Itu nafsu tu. Nafsu nak kaya, tapi kerana agama ajar
kaya tak apa, tapi cara halal, jangan kaya cara jahat. Nafsu nak berseronok dengan seorang wanita, seorang lelaki, nafsu nak, tapi Islam kata nak berseronok boleh, kahwin dulu, kena akad nikah dulu. Nak berseronok lah, nak tinggal serumah suka sesilamu tak apa, tapi asasnya kena berkahwin. Tak boleh ikut nafsu, kira pakai mistress, tak boleh. Kemahuan itu ada, tapi agama datang menyusun. Yang ini bagian cara. Jadi datang Nabi-Nabi mengajar kita untuk selamatkan kita daripada bersalahan dengan panduan yang dibuat oleh agama kita. Ini antara hikmah datangnya Rasul-Rasul, Nabi-Nabi alaihi salat. Makna kita tidak boleh membebaskan nafsu mengikut kemahuan kita. Batu ada orang kata, kan nafsu badan lesu. Kerana kita ikut syahwat, kita akhirnya hilang segala kekuatan. Baik, yang keenam, yang terakhir daripada sebalik pengurusan Nabi-Nabi ini, yang keenamnya, arsalahum libayanil a'mali salihati allati tuzakkin nafsa al-insaniyata wa tutahhiruha wa taghrisu fiha al-khaira. Apa maksudnya? Antara hikmah datangnya Rasul-Rasul untuk menyatakan tentang amal-amal salah yang boleh menyucikan hati dan jiwa manusia, yang boleh menumbuhkan rasa baik dan seronok dalam kehidupan ini. Betul, ini satu peringkat yang paling tinggi sekali. Datang Nabi-Nabi Rasul untuk memberikan kita kekuatan mencari pintu kepada amal yang salah, hingga menjadikan kita ini seronok, bahagia dengan ilmu, dengan amal, dengan kebaikan, dengan pahala. Ceria kita kerana dapat buat amal-amal yang salah. Kita tak kecewa, kita tak rasa putus asa dengan amal-amal salah ini. Jadi itu di antara 6 hikmah datangnya Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tentang mengapa diutuskan Rasul-Rasul, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, artinya beriman dengan Nabi-Nabi adalah pelengkap kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Illahil azim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadin fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak pergi pada soalan yang ada dengan saya pada malam ini, datang daripada nombor yang ada di depan tuan-tuan. Soalannya, apabila kaya kita akan leka dengan urusan dunia, bagaimana cara untuk menjadi orang kaya tetapi diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Soalan datang melalui nombor telefon. Masih operasi nombor? Masih operasi lagi? Baik. Apabila kaya kita akan leka dengan urusan dunia, bagaimana cara untuk menjadi orang kaya tetapi diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Soalan ini saya nak betulkan dari sudut persepsinya, sebab mungkin wording tadi wording yang kurang sehat. Bila kita sebut apabila kaya kita akan leka urusan dunia, statement ini kurang tepat, sebab tidak ada suatu penegasan yang mutlak bila orang kaya leka dengan dunia. Sebenarnya orang yang miskin pun ada leka dengan dunia. Ada miskin tak sembahyang. Persoalannya bukan soal kaya atau miskin. Manusia leka kerana jahil, leka kerana tak ada iman. Masya Allah, tuan-tuan sekalian, berapa ramai kalangan sahabat Nabi SAW orang kaya raya, tetapi mereka tak leka dengan urusan kekayaan mereka, melainkan mereka kaya dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada kemungkinan kalau kita buat statement begitu, bila kaya leka dunia, seolah-olahnya
Islam meletakkan satu kesalahan bagi orang kaya, sedangkan kekayaan tidak menjadi satu sebab yang menyebabkan kita tak cari harta. Kita tuan-tuan sebagai manusia, tidak ada orang yang miskin. Siapa yang nak miskin? Tak ada. Semua kita berhasrat untuk mengaut dan meraih apa yang ada di bumi Allah. Bahkan Allah cipta dunia untuk kita. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Bertebarlah kamu di penjuru alam dunia, cari rezeki Tuhan. Mana Allah minta kita buat kerja dalam urusan dunia. Cuma tinggal lagi, kita hidup ini kalau iman tak cukup, iman tak lengkap, ilmu tak belajar, jahil dengan agama, bukan masalah orang kaya yang leka. Berapa ramai orang miskin, dah miskin dunia, miskin agama. Ramai tuan-tuan. Saya ingat satu hadis yang saya pernah baca kat sini dulu, lama, kalau tuan masih ingat lah. Nabi sebut, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ada 4 golongan manusia. Di dunia ini ada 4 golongan manusia. Yang pertama kata Nabi, rajulun a'tahu Allahu malan wa ilman. Manusia yang pertama Allah beri kepadanya ilmu dan harta sekali. Dia kaya, tapi ilmu dia belajar. Dalam meraih kekayaan dunia, dia belajar agama, dia mengaji agama. Allah beri kepada dia ilmu, harta bersama. Subhanallah, hebat. Dia meraih kekayaan, ilmu dia raih sama. Allahu Akbar. Dia keluar pagi dengan urusan dunia, dia keluar pagi dengan urusan akhirat. Subhanallah. Ini golongan pertama. Golongan kedua kata Nabi, orang yang rajulun a'tahu Allahu ilman wa lam yarzuquhu malan. Golongan kedua, Allah berikan rezeki ilmu kepadanya, tapi harta tak banyak mana. Harta sekadar, tapi ilmu tinggi. Nabi kata orang ini berjaya juga. Sama golongan pertama tadi. Dia ada ilmu, harta tapi dia dengan Tuhan dekat. Golongan ketiga, tak betul lah. Apa dia? Rajulun a'tahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Golongan ketiga, Allah berikan harta banyak, ilmu tak ada. Ini yang leka ni. Dunia tangan dia, tapi ilmu kosong dalam hati jiwanya. Tak mengaji, tak belajar dia, sembahyang pun tidak. Dunia dia ada. Yang keempat lagi teruk. Yang ini tak patut. Siapa orangnya? Keempat kata Nabi, rajulun lam yu'tihi Allahu rizqan wala ilma. Dunia pun tak ada, akhirat pun tak ada. Dunia pun dia miskin, ilmu akhirat pun dia tak ada apa-apa. Miskin belaka. Jadi kita dalam hidup ini, yang penting ialah fokus kita ialah kepada iman dan taqwa. InsyaAllah bila kita berharta dengan sebab kita berilmu, kitalah orang pemurah. Masuk ke masjid, mana-mana kita pergi, nampak kipas tak berapa nak berpusing. Pusing pula macam-macam irama dandut, rock pun ada. Dah lama sangat, 12 tahun kipas. Jiwa kita jiwa penderma. Jumpa tu imam, saya ni orang Kuala Lumpur tapi jarang-jarang singgah. Saya tengok kipas masjid ni tak berapa elok, saya nak beri menyumbang. Tu imam kiralah 10 kipas berapa saya akan bayar. Contohnya, sebab apa? Dia kaya dengan ilmu, dia rasa nak menyumbang demi untuk masyarakat mudah nak sembahyang salat. Jadi maknanya jawapan kepada soalan ini, bagaimana kita nak jadi urusan kaya ialah orang yang sentiasa berilmu dan beriman. Asasnya macam tu saja. Nak dapat redha Allah dalam soalan tadi kerana ilmu dan iman. Suatulah kata para ulama kita, fabihima, dengan kedua-dua ilmu iman tadi, maka jalannya Allah permudahkan. Fa innahu fi maslakin khairin, di perjalanan yang baik, yang mulia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, itu mungkin jawapan ringkaslah terhadap soalan pertama tadi. Yang keduanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang tidak mahu berubah kerana menyatakan hidayah belum sampai lagi. Ada yang tidak mahu berubah kerana menyatakan hidayah belum sampai lagi. Benarkah hidayah tiba apabila manusia mencari jalan kebenaran
ke jalan Allah. Ada orang tak nak berubah kerana dia kata hidayah belum sampai lagi. Macam mana dia tahu hidayah tak sampai lagi? Hidayah tu datang bergolek pipi melayang ke? Datang seketul macam duri yang jatuh ke? Tuan-tuan, kalau ada orang kata saya tak sembahyang kerana hidayah, tak ada. Saya tak ke Mekah kerana hidayah belum sampai, sungguh belum sampai. Orang ini ada something akal tak bercerdik. Bagaimana anda menilai hidayah dalam kacamata anda? Sebab tu anda minta. Anda berhasrat minta siang malam. Macam kita minta dalam sembahyang subuh itulah. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tolong tunjukkan aku jalan baik. Tolong ya Allah. Sebab tu kita usaha. Supaya apa? Supaya kita meningkat ilmu, meningkat iman, meningkat taqwa. Itulah orang yang bijak kalangan kita. Siapa kata Nabi? Hadis sahih Nabi kata apa? Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdik, orang bijak, siapa kata Nabi? Al-kayyisu man dana nafsah, orang yang setia menimbang-nimbang. Dia hidup keadaan dia beringat-ingat. Arti dia hidup keadaan dia tahu, aku ni ilmu tak cukup, aku kena belajarlah. Aku ilmu tak berapa nak faham, kena cari. Aku ni jahil banyak benda, bukan setakat jahil benda besar. Hukum hakam sembahyang pun tak berapa nak faham, aku kena belajarlah. Aku ni kalau bab hukum hakam tak faham, hukum fiqah pun tak faham. Kalau tak cicak jatuh dalam air, minum tak minum air, kena belajarlah. Dan persoalan kita sekarang tuan-tuan ialah kita kena cari. Tapi kalau kita bercakap aku tak buat kerana hidayah, tak ada hidayah, apa kita nak cari? Hidayah bukan jenis buah durian jatuh, bukan jenis datang bergolek. Tak tuan-tuan, hidayah benda kita kena cari, kena minta, kena raih. Jadi orang cerdik dia ada pertimbangan dalam hidupnya. Jadi kalau kita berhujah saya tak sembahyang lagi sehari dua kerana tak ada hidayah Allah, kiamat 6 kali tak sembahyang. Kalau dia tak sembahyang kiamat 6 kali, tapi tak berlaku 6 kali. Kalau kiamat 6 kali jenis tak sembahyang tuan-tuan. Rumah depan masjid 20 bukan 2 km, 20 meter je, jenis tak sembahyang. Walaupun masjid berkumandang, suara masuk dalam kamar tidur dia, suara Tok Bilal masuk dalam kamar tidur, tapi dia tak sembahyang dia. Tapi kalau dia orang cari ilmu, tak dan azan berkumandang, dia dah buka pintu untuk ke masjid. Inilah kita punya perbezaan dalam kehidupan kita. Pepatah Melayu pun kata, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kalau kita memang nak kepada benda yang baik, ceramah 10 km pun pergi. Dalam hujan pun dia redah. Mengapa redah hujan tu? Saya nak datang berjemaah, hujan-hujan lah, hujan basah sekejap je, dah masuk masjid kering lah. Hujan 2 minit je, redah 2 minit je, duduk masjid setengah jam. Sebab jiwa-jiwa nak pada agama. Tapi kalau jiwa memang tak nak pada agama, corong masjid depan telinga dia, tak mari juga tuan-tuan. Bahkan dia musuh pula, apa benda ni, tutup imam ni ceramah juga, Ramadan ceramah juga, dia kata. Dia terkejut sebab apa tazkirah Ramadan ada. Sebab jiwa bukan jiwa yang nak kepada ilmu. Sebab itulah kita hidup ini tuan-tuan, hidayah tak datang menggolek bagai pipi melayang. Hidayah datang kerana kita yang cari dia. Allah akan buka peluang. Sebab itulah dalam hukum agama mudah saja, kalau kita nak kebaikan, ada di mana-mana kebaikan itu. Kita niat saja buat baik, Allah akan beri keredaan yang berpanjangan insya-Allah. Wallahu alam. Itulah sekadar yang saya dapat sampaikan pada malam ini atas persoalan. Tak ada ni 2 soalan je. Dia ingat malam ni 10 soalan ya. Mudah-mudahan dan sekadar tuan-tuan dirahmati sekalian, moga-moga Allah rahmati kita semua. Dan saya mengajak tuan-tuan, marilah kita sentiasa memperbarui keazaman kita, tekad dan azam kita. Tertarik saya baca buku, satu buku baru ini, pergi Mekah baru ni, bawa baliklah sekitar dalam 780 kilo buku jugalah ya. Alhamdulillah dapat buku-buku baru, antaranya buku ini, Silsilah A'malil Qulub, rangkaian perbincangan tentang amal-amal bersifat hati, kejiwaan. Ada satu bab dalam buku ini yang disebut oleh pengarang kitab ini, Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid. Saya tengah baca sekarang, bahkan di ceramah saya bawa, disebut bahawa dalam kita nak melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, kita mesti kekalkan kemahuan dan kesungguhan yang kita dah ada.
Bahasa agamanya istiqamah lah. Bahasa kita makna kita sentiasa buat sekecil mana pun kebajikan, jangan pandang lekeh. Kerana bagi Allah, yang kecil itu walaupun sekecil mana tapi ia kebaikan, Allah pandang besar. Dalam kacamata Allah besar, kacamata kita kecil. Orang buang sapu tepi jalan, orang buang kulit pisang tepi jalan, kita kata apa? Alah, kulit pisang buat. Tapi dalam Islam besar tu. Kalau kita buang kulit pisang, contohnya kerana kita tak ada orang jatuh, boleh jadi budak berlari jatuh pecah kepala budak tu, kita pun elak kulit pisang masuk tong sampah. Dalam Islam besar tu. Kita menyelamatkan nyawa orang, menyelamatkan nyawa manusia. Bayangkan kulit pisang ada di atas simen, orang pijak jatuh pecah kepala, cedera. Kalau orang boleh tahan, kalau anak kita sendiri tak meradu dia. Kerja itu nampak kecil, tapi agama kata besar. Imatatul adza antara kita buang benda yang mencederakan orang. Allah tidak pandang lekeh. Sebab itulah bila kita nak kekal dalam iman, kata para ulama kita dalam buku kita sebut, kita kena konsisten, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bekalkan kita nikmat beristiqamah dalam kehidupan agama kita, dan kita terus beribadat kepada Allah SWT. Tuan-tuan, pada malam ini saya nak war-warkan promo lah kesempatan. Saya bersama saya ada satu buku tulisan saya, Keluarga Muslim menurut Hasan al-Banna rahimahullah. Ini di antara satu usaha yang saya cuba lakukan dalam kadar kemampuan yang saya ada untuk mengajak masyarakat, terutama dalam kerangka melihat kacamata keluarga mengikut kacamata Islam. Kerana di antara sendi hidup kita yang paling utama ialah anak-anak yang soleh, keluarga yang mukminah, keluarga yang beriman. Itu neraca kita. Anak yang soleh, pencin kubur kita. Keluarga yang beriman, pencin kubur kita. Kubur ada pencin juga. Bukan pencin dunia saja lepas umur 65, dapat 60 pencin, tidak. Kita dah mati ni, walaupun dah 10 tahun mati, insya-Allah pencin kubur kerana keluarga yang soleh, anak-anak yang berjaya, anak-anak beriman, bertakwa. Bagaimana kita nak garap? Belum kita matilah. Kalau kita dah meninggal, supaya anak jadi anak baik tak jadi, tuan-tuan. Tak apalah, anak aku tak semayang pun, lepas aku mati semayanglah. Jangan haraplah, tuan-tuan. Dah kita tak ada lagi tak semayang dia. Nak suruh dia semayang, beribadat, jadi orang-orang beragama, kita hidup sekarang lah. Usaha dengan doa, dengan contoh, tauladan, sikap, watak, perkataan, ucapan, kesungguhan. Saya cuba mengambil pendekatan Al-Imam Hasanul Banna rahimahullah. Mengapa dia? Sebab dia adalah tokoh gerakan Islam yang ada di sana kemampuan, kekuatan yang hebat. Baca sejarah je kok hebat. Ini Ikhwan Al-Muslimun. Hari ini mesti isytiharkan puak ganas. Itu mesti punya cerita. Tapi seluruh dunia mengakui Ikhwan, gerakan Islam yang sebenarnya mengajak kepada kehaibatan Islam itu sendiri. Al-Banna tokoh. Saya bawa contoh daripada sejarah beliau dengan anak-anak 6 orang. Bagaimana watak dan sikap dia, contoh yang beliau ada mengikut kacamata beliau. Saya kumpulkan bersama pelajar saya, mudah-mudahan menjadi tatapan bacaan kepada masyarakat. Kerana bagi saya, pencin kubur kita yang paling dekat ialah anak-anak dan keluarga kita. Pencin kubur kita. Bila kita mati, anak-anak kita tahu nak berdoa lepas sembahyang. Mak aku dah mati dah 10 tahun, tapi anak kita yang soleh tadi lepas sembahyang, Allahumma ghafir laha warhamlaha wa'afiha wa'afu anha. Ya Allah, ampunkan dosa mak aku. Ya Allah, lapangkan kuburnya, lapangkan hidupnya di alam barzakh. Siapa tu? Anak kita yang kita tinggal pencin kubur. Dia berdoa kita bukan sekali sehari, menjadi 10 kali sehari semalam. Dalam sebulan bukan 30 hari, 60 kali berdoa kat kita. Kita di kubur sana menerima kebaikan si anak yang berdoa. Tapi kalau anak kita anak yang tidak soleh, nama soleh perangai buruk, tak jadi, tuan-tuan. Tapi walaupun bukan soleh anak kita namanya, tapi nama Muhammad ke Isya, Hashim ke Ismail ke, tapi amalnya dia berjaya. Jadi ini antara perkara yang saya cuba bawa masyarakat, dan buku ini ada bersama dengan anak saya di belakang sana dengan harganya RM25.90. Bukan percuma lah. Kalau percuma demam saya tak kebah, tuan-tuan, ya. Ada kos penerbitannya. Mudah-mudahan kalau siapa berminat boleh. Ini sebenarnya satu sumbangan saham demi kerana Allah. Mudah-mudahan siapa yang membaca, saya dapat pahala sama. Siapa yang membaca dan mengamalkan, saya tumpang pahala sama, insya-Allah. Saya dapat pahala, yang baca pahala, kita tumpang pahala bersama-sama. Kerana semuanya peringatan, mengajak, mendidik, membimbing ke arah jalan hidup yang selamat sejahtera kepada keluarga kita masing-masing. Jadi bersama belakang tu ada
Dan anak saya juga bawa buku Profesor Dr. Muhaya yang berkait dengan motivasi kekeluargaan, ya, kerana saya dalam tempoh beberapa bulan ini banyak bersama dengan beliau dalam program-program celik family, keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua dan sentiasa meradai segala apa kita buat, segala perancangan kita, segala bentuk amal ibadat kita, insya-Allah pada Allah kita berserah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagi engkau segala kepujian, walaka syukru, bagi engkau segala kesyukuran. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah, ya Allah, hiasilah kami dengan keafiatan, kesehatan dan keselamatan. Allahumma jammilna bil ilmi, ya Allah, hiasilah kami dengan ilmu. Allahumma jammilna bit taqwa wal istiqamah, ya Allah, hiasilah kami dengan taqwa dan al istiqamah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiba, ya Allah, rezekikan kami dengan rezeki halal yang baik, yang elok. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah, rezekikan kami dengan ilmu yang bermanfaat. Allahumma tahhir qulubana, ya Allah, bersihkan hati-hati kami minal kufri, daripada sifat kufur, wan nifaq, sifat munafik, wal asyan, durhakakanmu, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah kami. Innaka sami'ud du'a, engkau Tuhan yang mendengar rintihan munajat para hambanya. Allahumma rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah kami. Ya mujibas sa'ilin, yang menerima permintaan para hambanya, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami pada malam ini diradaimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kehidupan dunia yang baik, aman, bahagia, sentosa. Wa fil akhirati hasanah, akhirat nanti, ya Allah, baik, aman, bahagia, sentosa. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami, hindarkan kami, ya Allah, daripada api neraka yang membakar-bakar, yang menyaksakan kami, menyusahkan kami, menggerum, menakutkan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa sebut tadi, buku ni dibawa dalam bentuk bergambar, tulisan berwarna-warni. Ini bacaan moden ni kena macam itulah supaya orang tak mengantuk. Kalau mengantuk juga bukan masalah buku, masalah pembaca itu sendiri, ya. Wallahu a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La